Dapat ke nota? Dapat dah. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulakan kuliah Sahih Bukhari kita. Betul ke ni tempat saya tanda ni? 4173. Betul ke? Betul dah? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum wa ala alihi wa ashabihi Allah. Mudzakkirna wa nasina bismillah ta'ala karimatun bil khair. Alhamdulillah kita dapat menyambung lagi kuliah Sahih Bukhari jilid 2 Kitabul Maghazi. Hari ini insya-Allah kita akan sambung daripada 4173. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بديع قال حدثنا الشاذان عن شعبة عن أبي جمرة قال سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر قال إذا أوترت من أوله فلا توتر min akhirih. Mana di sini ada tanda tanya lah. Hal yunqadul witru? Ada tanda tanya. Tapi kitab lama ni dia tak ada tanda tanya. Pakai faham-faham sendiri lah. Muhammad bin Hatim bin Bazi' meriwayatkan kepada kami, kata Imam Bukhari. Katanya Syadhan bin Amir Ash-Shami. Sekejap ya, saya tengok ni. Aswad Syadhan Al-Aswad bin Amir ni jatuh satu ni. Al-Aswad ni. Aswad bin Amir Ash-Shami meriwayatkan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Abi Jamrah, iaitu Nasr bin Imran Ad-Dubai. Katanya, aku bertanya kepada A'idh bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ikut berbai'ah di bawah pokok, yakni di Hudaybiyah dalam bai'ah Ridwan. Bolehkah witir, yakni solat witir dibatalkan? Beliau menjawab, jika kamu telah mengerjakan witir di awal, maksudnya di awal malam, maka janganlah kamu kerjakan lagi di akhir, yakni di akhir malam. Jangan kamu kerjakan lagi di akhir malam. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه وقال عمر بن الخطاب ثكلتك أمك يا عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepadaku, katanya Malik meriwayatkan kepada kami daripada Zaid bin Aslam, daripada ayahnya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan. Dalam salah satu perjalanannya, Umar bin Al-Khattab ada bersama baginda pada suatu malam. Lalu Umar bin Al-Khattab bertanya kepada baginda tentang sesuatu, tetapi baginda tidak menjawab pertanyaannya. Umar bertanya kembali, namun Nabi SAW tetap tidak menjawab pertanyaannya. Umar bertanya sekali lagi, namun Nabi SAW tetap tidak menjawab pertanyaannya. Maka Umar bin Al-Khattab berkata, yakni dalam hati, celaka engkau wahai Umar. Engkau telah bertanya kepada Rasulullah SAW dengan menekannya sebanyak 3 kali. Namun semuanya tidak dijawab. Kata Umar seterusnya, aku terus menggerakkan untaku dan lalu di hadapan kaum muslimin. Dalam keadaan bimbang, Quran akan turun menceritakan tentang diriku. Tidak lama kemudian aku mendengar seseorang berteriak memanggilku. Umar berkata, sungguh aku bimbang akan turun Quran yang menceritakan tentang diriku. Setelah itu aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku memberi salam kepadanya. Baginda pula terus bersabda, sesungguhnya telah turun kepadaku malam ini satu surah yang lebih aku sukai daripada segala apa yang disinari matahari. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina, yang bermaksud, sesungguhnya kami telah memberi kepadamu kemenangan yang nyata. Surah Al-Fath ayat 1. Jadi itu 2 hadis yang kita baca tadi. Hadis yang pertama, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muhammad bin Hatim bin Bazi'. Dia ambil daripada Syadzan Al-Aswad bin Amir Al-Syami. Beliau meriwayatkan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Abi Jamrah. Abi Jamrah ni itu kemarin lah yang kita bertemu hadis dia tu, hadis apa ni? Abdul Qais tu. Wafdu Abdul Qais. Wafd Abdul Qais. Rombongan puak Abdul Qais. Cerita tu kan, dia berkait dengan riwayat Abu Jamrah juga. Ni Abu Jamrah ni ada di sini pula. Namanya Nasr bin Imran Ad-Dubai. Katanya aku bertanya kepada A'idh bin Amr radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang jarang kita dengar namanya. A'idh bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang, ini yang naknya tempat yang berkenaan tu daripada hadis ni, sebab ini di bawah Hudaibiyah kan, peristiwa Hudaibiyah. Jadi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu Imam Bukhari sebut satu. Kadang-kadang dia tak ada pun riwayat, cuma diceritakan tentang dia. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang telah ikut berbai'ah di bawah pokok. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Idh yubay'unaka, ketika mereka berbai'ah kepadamu tahta asy-syajarah, di bawah pokok. Ini dalam peristiwa Hudaibiyah, dalam bai'ah Ridwan orang panggil. Sebab apa bai'ah Ridwan? Sebab tadilah dalam ayat tu Allah SWT menyatakan redanya terhadap mereka. Laqad radiyah daripada radiyah itulah Ridwan tu. Kemudian yubay'unaka, tu bai'ah. Daripada situ dia ambil bai'ah tahta syajarah, di bawah pokok. Jadi ini walaupun namanya tak ada sebut dalam Quran, tapi dia orang yang terlibat dalam peristiwa sehingga Allah SWT turunkan ayat itu. Dan kerana itu mereka dianggap sebagai
orang-orang yang istimewa, orang-orang yang lebih. Sebab itu bila cerita tentang dia akan disebutlah sebagai jumlah mu'taridah. Nak cerita yang dia tanya tu benda lain, tapi sebelum disebutkan pertanyaan tu diceritakan tentang orang yang ditanya tu orang macam mana, iaitu ahli bai'atir ridwan, orang yang berbai'ah dengan Nabi SAW di bawah pokok tu di Hudaibiyah. Maknanya itu satu macam pangkat lah, macam keistimewaan kepada mereka. Apa Abu Jamrah tanya? Tanya A'idh bin Amr ni, bolehkah witir dibatalkan? Bolehkah witir dibatalkan? Jadi dia pun jawab seperti yang kita baca tadilah. Ini masalah witir dibatalkan. Sejauh mana? Jadi ada khilaf ulama tentangnya. Baik, kita tengok ada nota di sini. 679. Saya nak, kalau boleh sesiapa bacalah. Siapa nak baca silakan. Saya baca mana? Silakan. 678 679. Ya, 679. Ya. 679. Maksudnya ialah, bolehkah jika seseorang telah bersembahyang witir selepas bersembahyang isyak, kemudian setelah bangun dari tidur ia hendak bersembahyang tahajud pula. Oleh kerana ada hadis Nabi SAW yang memerintahkan supaya sembahyang witir dikerjakan paling akhir daripada sembahyang malam. Maka bolehkah sebelum sembahyang tahajud ia membatalkan solat witir yang telah dikerjakannya sebelum tidur itu dengan sembahyang satu rakaat terlebih dahulu dengan bersembahyang satu rakaat terlebih dahulu sebagai menggenapkan witir yang telah dikerjakannya dengan niat membatalkannya, kemudian baru bersembahyang tahajud, dan akhir sekali ia berwitir sekali lagi sebagai penutup solat malamnya. Bolehkah seseorang melakukan begitu? Teruskan. Setelah ditanya tentang boleh atau tidak membatalkan witir seperti itu, A'idh bin Amr radhiyallahu anhu berkata, jika kamu telah mengerjakan witir di awal malam, maka janganlah kamu kerjakan lagi di akhir malam. Jawapan beliau ini adalah berdasarkan satu hadis Rasulullah SAW di mana baginda bersabda, la witra fi lailah. Tiada dua witir dalam satu malam atau dalam malam yang sama. Hadis la witra fi lailah ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Tirmizi menghukumnya sebagai hadis hasan. Teruskan. Dalam masalah membatalkan witir seperti tersebut itu sebenarnya terdapat khilaf, yakni perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ishaq bin Rahawai membolehkan pembatalan witir dengan cara tersebut tadi. Asalnya ialah ada nukilan daripada Alasannya ialah ada nukilan daripada beberapa orang sahabat bahawa mereka melakukannya. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan lain-lain berpegang dengan hadis 4173 di atas dan juga hadis la witra fi lailah. Apabila seseorang telah bersembahyang witir di awal malam, tidak perlu lagi ia mengerjakannya di akhir malam. Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya memberi alasan kenapa dua witir tidak boleh dikerjakan pada malam yang sama. Kata beliau, sebabnya ialah dengan mengerjakan dua kali ia akan menjadi sembahyang yang genap, bukan lagi sembahyang yang ganjil, yakni witir. Imam Ahmad berpendapat pada dasarnya witir tidak patut dibatalkan
tetapi jika ada orang melakukannya pada saya, ia juga diharuskan. Kerana terdapat riwayat daripada beberapa orang sahabat bahawa mereka juga ada membatalkan witir, yakni dengan cara yang tersebut di atas, untuk mengerjakannya sekali lagi sebagai solat malam yang terakhir. Jadi ada beberapa perkara di sini berkenaan dengan sembahyang witir yang kita telah kerjakan, katakanlah di awal malam selepas isyak, kita buat dah. Lepas tu kita bangun tengah malam. Bila bangun tengah malam tu kita nak sembahyang tahajud lah. Bila sembahyang tahajud di akhir tu kan ada hadis Nabi SAW kata, ij'alu akhir salatikum bil-lail witran. Ij'alu akhir salatikum bil-lail witran. Jadikanlah sembahyang terakhir malam kamu witir. Jadikanlah witir sebagai sembahyang yang terakhir. Sembahyang malammu yang terakhir. Gitu. Jadi letakkan witir tu paling akhir. Begitu. Tetapi berdasarkan ada banyak lagi hadis yang lain di mana Nabi SAW mengajarkan sahabat-sahabatnya kalau tidak yakin akan bangun tengah malam, di hujung malam, baik buat dahululah sebelum tidur. Tapi kalau yakin, lebih elok buat akhir lah. Sebab bila bangun tu, ada satu sembahyang yang disunnahkan, disyariatkan, iaitu sembahyang tahajud. Dan bila sembahyang tahajud, ujung dia tu, penutup dengan witir. Penutup dia witir. Jadi kita dah sembahyang dah tadi. Macam mana? Sebab ada pula hadis yang lain, la witrani fi lailatin. Tidak ada dua witir pada malam yang sama atau pada satu malam. Jadi kita dah buat dah tadi, kalau kita buat pula jadi dua lah witir. Sedangkan Nabi kata tidak ada dua witir pada malam yang sama tu. Jadi macam mana? Sedangkan ada juga sahabat-sahabat yang buat macam dua kali lah jadinya. Tapi caranya, bila dia bangun tu, dia sembahyang tu, satu rakaat sebagai tambah kepada witir yang dia telah buat tu supaya jadi genap. Sebab witir-witir tu maksudnya ganjil. Witir-witir tu ganjil. Kalau kita sembahyang 3 rakaat pun yang sebenar-benar witir tu, iaitu yang satu rakaat akhir itulah. Itulah yang ganjil. Mengikut sunnahnya, 3 rakaat, 2 salam. Mana setelah sembahyang 2 rakaat, bagi salam. Lepas tu bangun, 1 rakaat buat. 1 rakaat tu bagi salam lah. Jadi itu orang panggil 3 rakaat 2 salam. Ada satu lagi cara sunnah juga, macam sembahyang maghrib, 3 rakaat betul dengan 1 salam saja. Kalau sembahyang 3 gitu pun ganjil juga, tidak genap. Kalau genap ni 4 tu, baru genap 2 misalnya. Jadi sembahyang macam sembahyang maghrib itu, cuma niat je. Niat witir. Dia atas niat, tapi dari segi sembahyang tu samalah dengan sembahyang maghrib. Ini pendapat yang dipilih oleh Hanafiyah, golongan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Mereka lebih menterjihkan hadis itu. Tapi ramai pula ulama-ulama yang lain menterjihkan yang 2 salam tu. Jadi bila 2 salam, kita nak bagi jadi genap tu, yang ganjil tadi, bila kita bangun, sebelum kita bersembahyang tu, yang tahajud tu, kita tambah 1 rakaat dengan niat menggenapkan sembahyang ganjil yang kita telah sembahyang sebelum kita tidur tu, sembahyang witir tu. Dia jadi genap. Bila kita tambah 1, dia jadi 2 lah, 2 rakaat lah. Lepas tu baru kita sembahyang tahajud yang lain-lain yang kita nak sembahyang, apa-apa pun kita sembahyang lah. Dan akhir sekali baru kita buat witir pula.
Sebab witir yang pertama tadi kita telah batalkan. Pada witir yang pertama itu, adakah boleh dibatalkan atau tidak? Itu persoalannya. Daripada jawapan sahabat ni, dia mengatakan, sebab dia pegang dengan hadis la witrani fi lailatin itu, kalau sudah buat dah tak payahlah. Buatlah sembahyang lain. Nak tahajud, nak apa pun ikutlah. Tapi tak ada dah. Witir-witir tu tak ada dah. Lepas tu tidak penutup dengan witir tak jadi masalah lah. Tak apalah. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan la witrani fi lailatin. Begitu. Jadi dari segi boleh batal dengan cara tadi tu, ada juga ulama yang terima. Ada juga ulama yang terima. Tapi jumhur ulama mengatakan tidaklah. Tidaklah. Baik, kalau kita kata dia tidak tambah begitu, tidak genapkan begitu. Lepas tu buat pula witir. Tadi dah sembahyang witir dah buat. Boleh ke tidak? Itu pun ada yang berpendapat. Boleh lagi, boleh juga. Cumanya bercanggahlah dengan hadis tu. La witrani fi lailatin. Jadi tidak ada tu Nabi sebut tu adakah sebagai larangan sampai jadi haram kalau buat dua kali, atau itu nak cerita yang terbaik. Yang terbaiknya tidak ada witir lah 2 kali. Tidak ada 2 kali witir. Jadi jika kita sudah buat dah, tak perlu lagi buat. Buat yang lain-lain lah. Buat yang lain-lain. Begitu caranya. Jadi kita tengok di sini, sahabat ni tidak terkenal mana dia ni. Bukanlah terkenal sebagai orang yang alim. Selalu jadi Nabi SAW bincang dengan dia. Tapi sahabat-sahabat ni cuba tengok, ambil berat. Sehingga kalau orang tanya, dia boleh cerita tu. Dan cerita dia tu ada asasnya. Walaupun dia tidak sebut di sini, walaupun dia sebut, jika engkau sudah sembahyang dah, witir di awal malam, maka tak payah lagi lah di akhir malam tu. Dia sebut gitu ya. Tapi apa landasan bagi kata-kata dia tu? Adakah dia kata ikut perasaan dia begitu? Kenapa dia tidak sebut aku tahu Nabi cerita dekat aku gini. Dia tak ada sebut. Cuma dia sebut begitu. Sahabat-sahabat ni kadang-kadang dia tak sebut hadis. Dia cuma cerita pendapat dia je. Yang dia faham. Begitu. Tetapi kalau kita perhatikan, kalau kita kaji tengok, memang ada asas bagi yang dia suruh ni, dia buat anjuran dia macam ni, iaitu hadis itulah la witrani fi lailatin. Bagi orang yang mengatakan boleh dibuat walaupun dengan tidak menambahkan 1 rakaat tadi, menggenapkannya, boleh juga buat. Dia anggap itu larangan untuk lebih baik sajalah. Gitulah. Yang lebih baik saja. Tapi adakah kita nak buat yang kurang baik? Dah kalau itu lebih baik, sepatutnya tak buatlah. Kalau nak buat juga, dengan cara batalkan dahulu. Cara batalnya macam mana? Gitulah. Maksudnya biar jadi genap. Tidak jadi ganjil. Jadi itu yang kita sebut ni Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah, dia kata kenapa Nabi SAW ni dia sebalik. Dia kata la witrani fi lailatin, tu apa hikmah dia? Apa maksud dia? Sebab kalau sembahyang witir, witir ni 1 rakaat. Bila kita sembahyang 2 kali, dia jadi tak ada witir lah. Tak adalah yang ganjil tu. Katakanlah 3 rakaat. Jadi 6 lah. 6 tu tidak ganjil. 7 tu lah baru ganjil. Atau kalau kita kira yang 1 tu, dah kita tambah dah 2, jadi tak ganjil lah. Tak ganjil lah. Sedangkan yang dikehendakinya ganjil. Tapi ikut mana-mana pun, ada satu lagi pendapat yang lain walaupun bukan pendapat jumhur. Imam Ahmad pun kata boleh. Boleh saja. Kalau orang buat begitu harus. Terdapat khilaf. Ishaq bin Rahawai memang membolehkan. Jadi ada orang panggil satu konsep membatalkan witir. Membatalkan witir itu bukan dengan apa? Dengan kita bangun tu ada air sembahyang, ada wuduk, kita pun sembahyang 1 rakaat. Dengan niat tambah kepada
witir yang kita telah buat sebelum tu supaya dia jadi genap, tidak jadi witir. Mana satu rakaat sajalah. Tambah tu. Lepas tu bagi salam, lepas tu sembahyang yang lain-lain biasalah. Akhir sekali baru sembahyang witir pula. Baru dah jadi witir. Kalau 2 kali buat witir, tak ada dah witir tu, dia jadi genap pula. Dia jadi genap pula. Jadi ada, sebab apa boleh tu? Sebab ada sahabat-sahabat yang buat macam tu. Tapi jumhur ulama mengatakan dia pegang dengan hadis tadi lah. Tak elok dah lah kalau buat pun. Seeloknya tak perlu lagi dah. Kalau kita sudah buat dah witir itu di awal malam. Dan witir itu tidak syarat kena tidur dulu. Bila lepas isyak kita sembahyang sunat, lepas tu sembahyang witir. Sudahlah, selesai. Tapi kalau tahajud ini kita kena tidur dulu. Jadi bila bangun tu, kita berasa lama pula. Dan Nabi sebut tu suruh letak sembahyang witir tu di akhir sekali. Macam mana nak letak? Kita sudah sembahyang dah. Dia jadi timbul persoalan tu pula. Begitulah. Ibnu Khuzaimah, itulah dia alasan dalam sahih dia buat. Dia bagi alasan kenapa 2 witir tu tak boleh. Sebab dia akan jadi genap. Tak adalah maksud nak witir tu. Dan apa maksud witir tu? Maksud witir tu apa yang jadi lebih sangat nak sangat witir tu? Sebenarnya nak mengingatkan kita dari segi hikmah dia. Nak mengingatkan kita kepada yang genap dan yang ganjil. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap siapa? Semua kita ni lah. Makhluk ni. Dia ada regu dia, ada pasangan dia, ada lawan dia, ada yang serupa dengan dia. Ada banyaklah sudut serupa, sudut berlawanan, sudut. Tapi makhluk Allah SWT tu tak ada yang serupa dengan dia. Tak ada yang boleh lawan dia. Tak ada. Bandingannya, tandingannya tak ada. Dialah witir yang sebenarnya. Allah SWT. Nak bawa ke situ. Banyak ibadat-ibadat apa-apa tindak tanduk dalam ajaran Islam ni sebenarnya nak mengukuhkan lagi akidah. Sebenarnya. Dia pergi ke situ. Nak mengukuhkan lagi akidah. Salah satunya inilah sembahyang witir ni. Kenapa? Nak mengukuhkan akidah supaya kita ni sedar. Kita kan ada mati, ada hidup. Ada sakit, ada sihat. Ada lelaki, ada perempuan. Ada malam, ada siang. Itu genap. Itulah genap. Allah SWT bersumpah. Besar maknanya itu. Bukan main-main tu. Walaupun kita nampak biasa. Besar maknanya dalam kehidupan kita. Bayangkanlah kalau tak ada yang genap tu. Tak ada malam. Siang saja. Macam mana? Kita boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Tengok saja. Hadapi saja. Tak boleh buat. Tak boleh nak ubah. Siapa yang buat tu? Allah. Kita kalau lelaki saja ada. Boleh berkembang ke manusia? Tak akan berkembang. Ada perempuan saja. Jadi hikmat dia sebalik. Genap tu, yang genap tu luas. Banyak sangat. Ada syurga, ada neraka. Ada dunia, ada akhirat. Ada dahulu, ada kemudian. Yang tak ada semua tu, tak ada dulu, tak ada kemudian. Tak ada itu, tak ada ini. Dia tunggal. Tak ada yang serupa dengan dia. Allah. Itu wasyaf'i wal watri. Wal witri. Samalah maksud dia. Watri, witri. Ganjil. Jadi yang ganjil tu Allah. Sebenarnya nak mengingatkan kita kepada Allah. Jadi setelah kita beribadat semua sekali, kita tutupkan dengan dia yang satu. Itu menjadi tumpuan kita. Itulah tempat sandaran dan pegangan kita yang sebenarnya. Iaitu Allah yang esa. Yang lain-lain ni genap-genap ni seketika saja berguna kepada kita. Sampai masa dia, ayah kita yang kita harapkan sangat, mak kita yang kita harapkan sangat, orang yang kita sayang, yang kita harapkan sangat, dia tinggal kita pergi dulu lagi. Kita nak boleh harap apa lagi dengan dia, dia pergi dah. Mati. Yang kita boleh menaruh harapan betul,
kerana dia tetap hidup, tidak mati, ialah Allah. Itu water. Ke situ perginya. Sebab itu kalau kita kata nak sebelum ni kita dah belajar kan, istinja tu kenapa 3? Kalau cuci dah bersih dah, kita hilangkan kotoran kita tu dengan batu, katakanlah zaman dahulu orang guna begitu kan. Jadi disunatkan elok mana tambah 1 lagi, 3. Kalau 4 biji batu tu sudah cuci dah, sudah bersih dah, tambah 1 lagi biar jadi 5. Ganjil. Jadi untuk apa ganjil tu? Nak suruh kita ingat sampai perbuatan macam tu. Tak bagi kita lupa, nak tanam betul-betul akidah tauhid tu. Sehingga dalam makan minum pun dikira, ambil kira. Begitulah. Sebab itulah dalam ibadat banyak dia ada witir tu. Ambil air sembahyang 3 kali. Kenapa tidak 2? Dia ke situ pergi. Tapi kadang-kadang kita tak faham apa maksudnya. Inilah rahsia di sebalik sumpah Allah tu. Wasyaf'i wal watri. Imam Ahmad berpendapat pada dasarnya witir tidak patut dibatalkan. Tapi kalau orang melakukannya, bagi dia tak apa, boleh. Sebab apa? Sebab ada sahabat melakukannya. Kira-kiranya sahabat tahulah tu. Maknanya la witrani fi lailatin itu bukan sebagai larangan yang memberi makna haram. Tak boleh langsung. Tidaklah begitu, tidaklah sampai begitu. Habis itu. Jadi hadis ni sebenarnya lebih sesuai dalam bab sembahyang witir, tetapi oleh kerana nak cerita sahabat ni sahabat ni Aiz bin Amar ini, dia ni ahli bai'atir ridwan, itu nak cerita. Jadi dibawakanlah cerita ni. Maknanya cerita ni disebut juga di sana, dalam bab witir tu. Dalam bab witir tu. Di sini untuk nak membuktikan dia ni orang yang bernama Aiz bin Amar ini sahabat Nabi, itu saja. Bila kata sahabat Nabi, dia macam mana-mana pun dia lebih daripada kita dari segi makam dia, kedudukannya. Kalau katakanlah dia kurang ilmu daripada kita pun dia lebih. Seperti ayah kita lah, seperti ayah dengan anak tu Perdana Menteri pun anak dia, ayah dia tetap dia kena muliakan sebagai ayah. Begitu. Lebihlah dari sudut itu. Dari sudut dia tak ada pegang apa-apa jawatan, ada kuasa dunia, tak ada kuasa apa. Betul lah, anak lah lebih. Tetapi dengan sebab itu anak tu jadi lebih segala-galanya ke? Tak. Hormat kepada ayah tu sebagai ayah tetap ada, dalam keadaan macam mana pun. Ini maqam ayah tu lebih tinggi. Begitu. Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada hadis ni. Malik meriwayatkan kepada kami, Malik itu maksudnya Imam Malik lah. Malik meriwayatkan kepada kami daripada Zaid bin Aslam. Jadi cuba tengok ni, Imam Bukhari ambil daripada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf ni anak murid Imam Malik. Malik tu Imam Malik lah maksudnya. Malik meriwayatkan kepada kami daripada Zaid bin Aslam Al-Adawi, Maula Umar, daripada ayahnya Aslam. Daripada ayahnya, mana cerita ayah dia lah ni. Bahawa Rasulullah SAW pernah berjalan dalam salah satu perjalanannya. Ini kata Zaid bin Aslam. Jadi kita ada nota situ 680. Siapa nak baca ni? Silakan. Silakan. Saya sambung lagi Maulana? Boleh? Boleh. Sambung. 680. Sekali pandang riwayat ini kelihatan seperti mursal
Kerana aslam tidak ada dalam peristiwa yang diceritakannya itu. Ia tidak sempat pun dengannya. Tetapi riwayat Al-Bazzar menjelaskan bahawa dia telah mendengarnya daripada Umar. Lafaznya ialah Sami'tu Umar. Kata Umar di dalam hadis ini, faharraktu ba'iri. Aku terus menggerakkan untaku. Juga jelas menunjukkan riwayat ini diterima oleh Aslam daripada Umar. Jadi dalam riwayat Bazzar jelas Aslam tu kata Sami'tu Umar. Jadi maknanya riwayat ini tidak mursal lah. Kalau tidak, sebab Aslam tu dia bukan sahabat, maka dia jadi mursal lah. Mana tak ada sebut sahabat tu. Dia cerita Rasulullah gini. Jadi dia dengar daripada siapa? Dia ambil daripada siapa cerita tu, sedangkan dia tak sempat pun. Jadi kita jangan tengok satu hadis, tengok hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, riwayat inilah, cerita inilah juga dengan jelas Aslam tu kata Sami'tu Umar, aku dengar Umar. Lepas tu kalau kita baca hadis ni pun, dalam hadis ni ada sebut Sayyidina Umar kata faharraktu ba'iri, aku terus menggerakkan untaku. Siapa kata ni? Bukan Aslam kata. Yang kata gini Umar. Jadi Aslam cerita tu dia ambil daripada Umar lah kira-kiranya. Yang Umar cerita lah. Cuba tengok. Faharraktu ba'iri, aku gerakkan untaku. Siapa yang kata ni? Umar lah dalam hadis ni. Umar. Jadi maknanya hadis ini walaupun zahirnya nampak macam mursal, sebenarnya ia tidak mursal. Tidak mursal. Ia bersambung. Bersambung. Dan kalau tengok kepada banyak sebahagian daripadanya itu perbuatan sahabat, kata-kata sahabat, tetapi ada juga hubungannya ataupun kaitannya sahabat tu dengan Nabi. Sedikit saja selepas tu di akhir tu Nabi ada kata begini. Ada dah sebut, boleh disebut sebagai hadis tu macam tu. Kita tidak kata asar, itu kita kata hadis. Baik. Bahawa Rasulullah SAW pernah berjalan dalam salah satu perjalanannya. Baca lagi Arsyad. Arsyad tadi mana? Saya. Ada mana? Boleh. 681. Ya. Riwayat ini tidak menjelaskan perjalanan mana satu yang dimaksudkan. Tetapi riwayat At-Tabarani daripada Ibnu Mas'ud dengan jelas menyebutkan bahawa ia adalah perjalanan pulang dari Hudaibiyah. Jadi begitulah. Mana kalau kita tengok hadis ni kan kadang-kadang tak jelas di sini. Kena tengok tempat lain. Mungkin bila kita tengok tempat lain tu jelas kepada kita. Misalnya perjalanan dalam salah satu perjalanan. Perjalanan mana? Salah satu. Perjalanan tu perjalanan pergi ke, perjalanan balik ke. Jadi kalau kita tengok riwayat lain, ia banyak membantu. Macam di sini riwayat Tabarani daripada Ibnu Mas'ud dengan jelas menyebutkan ia adalah perjalanan pulang dari Hudaibiyah. Habis itu. Kemudian baik, kita pergi. Umar bin Al-Khattab ada bersama baginda pada suatu malam. Lalu Umar bin Al-Khattab bertanya kepada baginda tentang sesuatu. Tetapi baginda SAW tidak menjawab pertanyaannya. Jadi kenapa Nabi tidak jawab pertanyaan orang ni, sedangkan dia cukup jaga. Dia pesan orang, kalau orang tanya jawab. Jangan macam tak beri perhatian. Jangan begitu. Jadi kenapa sih Nabi tak jawab? Dan apakah persoalan Umar tu sehingga Nabi tak jawab tu? Sayyidina Umar sendiri pun berasa risau. Dia takut sebab sebelum tu ada dia bagi pandangan yang mungkin menyinggung perasaan Nabi SAW. Ketika duduk nak buat perjanjian damai tu di Hudaibiyah tu kan. Macam-macam lah. Ada dah. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Dalam peristiwa tu. Jadi Umar pun bimbang. Takut-takut kerana dia ada bercakap apa-apa dan menyebabkan Nabi tersinggung, Nabi tak jawab ni. Kenapa? Jadi sini kita ada nota. 682. Kalau boleh,
Orang lain pula. Siapa nak baca? Silakan. Nak baca Maulana? Silakan. Basir dia Pulau Pinang. Ya, silakan. 682. Para ulama mengemukakan dua kemungkinan kenapa Nabi SAW tidak menjawab pertanyaan Umar. Pertama, kerana Nabi SAW pada ketika itu sedang sibuk dengan zikir hatinya. Baginda tidak terperasan pun ada orang bertanya. Kedua, mungkin juga pada ketika itu wahyu sedang turun kepadanya. Sayyidina Umar berfikir boleh jadi Nabi SAW tidak mendengar soalannya. Kerana itu beliau mengulangi sampai 3 kali soalan yang sama. Jadi ada dua pandangan ulama berhubung dengan kenapa Nabi tak jawab ni bila Sayyidina Umar tanya. Sedangkan Sayyidina Umar ni kan sahabat qarib dia. Kalau kita katalah Nabi belum berkahwin lagi dengan anaknya Hafsah, pun dia memang sahabat yang rapat sangat. Sahabat utama dia. Jadi tidak munasabah lah Nabi SAW tidak jawab. Maka ulama-ulama bagi pandangan lah. Antaranya boleh jadi Nabi pada ketika itu sibuk dengan zikir hatinya. Jadi tak ada dengar orang, tak ada bunyi, tak ada dengar dia sebut apa-apa. Tapi Nabi SAW ni kana yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi SAW ni sentiasa ingat kepada Allah setiap masa. Mana paling tidak dalam hati dia ingat kepada Allah. Jadi boleh jadi dia tengah sibuk tu, dia tak perasan ada orang bertanya tu. Terutamanya dalam perjalanan kan, pergerakan unta apa tu dia tak perasan. Boleh jadi begitu. Maknanya kalau seseorang tu ada sebab lah, ada keuzuran, kita kata dia tidak menjawab tu tidak mengapa. Jadi kenapa ya jadi masalah ni kalau tak jawab tu, boleh jadi orang terasa hati lah. Terasa hati. Kenapa tidak layan dia? Dia ni tak ada nilai ke di sisi dia. Macam-macam lah perasaan orang boleh mari. Boleh timbul tu perasaan itu. Satunya zikir hati. Jadi zikir hati ni memang ada. Zikir hati ni. Al-zikrul qalbi. Zikir hati. Yang kedua, mungkin juga pada ketika itu wahyu sedang turun kepadanya. Ramai juga ulama yang berpendapat begini. Wahyu sedang turun. Sebab itu, selepas tu saja Nabi SAW suruh orang panggilkan Umar mari. Maknanya kira-kira dia dapat wahyu lah pada ketika itu. Ketika sedang dapat wahyu tu, kadang-kadang dia tak sedar dah apa di sekelilingnya. Sebab itu dia tidak dengar. Dia tidak perasan. Dan keadaan wahyu tu datang kepada Nabi, kadang-kadang orang tak perasan pun. Nampak dia duduk senyap. Bukan senyap saja tu. Tidak ada pun apa-apa perubahan kita nampak. Kadang-kadang nampak perubahan. Kadang-kadang tidak nampak perubahan itu. Jadi orang tak perasan lah. Kalau Sayyidina Umar tahu sedang wahyu sedang turun, tentulah dia tidak ganggu. Tapi dia tak nampak begitu. Bahkan Sayyidina Umar fikir satu lagi, mungkin Nabi tak dengar. Sebab tu dia ulang. Jadi sebagaimana kita maklum, Nabi SAW ni bukan orang yang berat pendengarannya ataupun tuli, bukan. Dia dengar. Tapi kesibukan itulah mungkin perjalanan, suasana tu mungkin Sayyidina Umar fikir Nabi tak dengar agaknya. Sebab tu dia ulang beberapa kali, sampai 3 kali tu. Kalau tidak, untuk apa dia ulang soalan? Tak perlu ulang. Jadi yang ni lebih sesuai. Sebab selepas itu Nabi SAW panggil Umar dan cerita kepada dia. Seterusnya mana tadi? Umar bertanya kembali. Itulah tak apalah. Akhir sekali dalam hati dia kata, celaka engkau Umar. Teruk betul engkau Umar. Teruk betul engkau wahai Umar. Dia kata kepada diri dia sendirilah. Ataupun celaka engkau wahai Umar. Jadi di sini celaka engkau wahai Umar
atau teruk betul engkau wahai Umar. Ini terjemahan kepada perkataan mana? Baik. 683. Cuba baca lagi itu Basir. Naam. 683. Makna asal rangkai kata sakallatuka ummuka ya Umar. Sakilatka ummuka. Sakilatka ummuka ya Umar. Ialah yakni semoga ibumu kehilanganmu dan menangisimu wahai Umar. Maksudnya ialah lebih baik engkau mati sajalah wahai Umar. Itu. Asal makna dia sakla perempuan yang kematian anaknya. Seorang perempuan tua yang sangat mengharapkan anak dia. Anak dia itulah harapan dia. Anak dia itulah duduk menanggung dia yang kira-kiranya tua dah ni. Tiba-tiba dalam keadaan tu anak tu mati. Bayangkan macam mana perasaan orang tua tu. Jadi orang Arab salah satu doa keburukan ataupun dia nak ceritakan nak menggambarkan suatu suasana sedih yang amat sangat, ialah dia kata seorang perempuan tua kehilangan anaknya. Jadi sakilat ka ummuk, semoga ibumu kehilanganmu. Maknanya engkau mati ketika dia masih hidup. Dia tengah memerlukan kepadamu. Tiba-tiba engkau mati. Jadi teruklah, nampak sedihlah. Orang tua yang lemah, tiba-tiba duduk menangisi kematian anaknya. Jadi ini walaupun asalnya macam doa, tapi tidak maksudkan doa. Tidak maksudkan doa keburukan untuk sesiapa, untuk diri sendiri pun tidak. Ini dah jadi macam percakapan biasa nak menyatakan teruklah. Sebab itu boleh kita terjemah, teruk betul lah engkau ini. Teruk betul lah engkau wahai Umar. Teruk betul. Boleh juga. Atau celaka engkau wahai Umar. Celaka engkau wahai Umar. Jadi di sini bukanlah maksud menyumpah, menyerana diri sendiri. Tidak. Dia sudah jadi suatu perkataan, walaupun asal maknanya begitu, tapi ia sudah jadi satu perkataan yang diucapkan untuk menyatakan kekesalan. Kesal. Begitu maksudnya. Engkau telah bertanya kepada Rasulullah sebanyak 3 kali, tapi Rasulullah tak jawab. Kata Umar seterusnya, aku terus menggerakkan untaku. Jadi dia larilah. Kenapa dia lari? Dia takut. Dia takut Quran turun. Turun untuk menceritakan keburukan dia. Mungkin itu dikira sebagai keburukan sebab mengganggu Rasulullah. Jadi dia takutlah. Nanti aku ni macam orang munafik pula. Quran turun tu kerana dia menceritakan keadaan mereka. Jadi Quran turun. Jadi dia takut. Dia lari cepat-cepat pergi, meninggalkan tempat itu. Lalu di hadapan orang lain, tiba-tiba tak lama selepas itu dia dipanggil oleh seseorang. Dipanggil. Bila dia panggil, dia pun pergilah. Memang dia risau betul. Pergi itu dalam keadaan bimbang. Apa ni? Nanti Rasulullah baca ayat yang baru turun menceritakan kemurkaan Allah ke, ataupun Allah SWT tegur dia ke, macam mana ke. Itu kebimbangan dia. Takut turun Quran lah. Jadi biasanya turun Quran ini yang tak baik, misalnya kalau tak baik, kalau buat tak kena, jadi teguran daripada Allah lah. Begitu. Setelah itu aku menemui Rasulullah, aku memberi salam kepadanya, baginda pula terus bersabda, sesungguhnya telah turun kepadaku malam ini satu surah yang lebih aku sukai daripada segala apa yang disinari matahari. 684. Di situ baca. 684. Maksudnya ialah dunia dan segala isinya atau segala apa yang disukai dan disayangiku, kerana di dalamnya tersebut keampunan Allah terhadap salah silap nabinya, baik yang dahulu maupun yang kemudian.
tersebut juga janji Allah akan menyempurnakan nikmat kepada nabinya dan akan memimpinnya ke jalan yang betul. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Dan seterusnya itu dalam ayat berikutnya, dalam ayat selepas itulah. Jadi ini menunjukkan beberapa ayat tu, bukan satu saja tu. Yang selepas tu pun turun juga. Jadi besar sekali kemungkinan kenapa Nabi tak jawab pertanyaan Sayyidina Umar tadi ketika itu Nabi sedang sibuk menerima wahyu. Mana wahyunya? Inilah wahyunya. Inilah wahyunya. Dan ini menunjukkan dalam Islam ni dia tidak ajar tak boleh nak tanya guru misalnya. Kalau perlu tanya boleh tanyalah. Jangan duduk simpan, takut, macam-macam. Jangan begitu. Kena tanya apa-apa kemuskilan kita tu. Dan ini menunjukkan dalam Islam ni ajarannya tidak ada kata halangan banyaklah untuk nak bercakap dengan seseorang yang mulia, seorang yang besar di sisi Allah. Tidak payah, mudah saja. Tidak perlu minta izin itu, minta izin ini, ada protokol tu, ada protokol ni, tak ada begitu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu Sayyidina Umar tanya. Tidak kata turuk saja. Kalau dia berasa tak puas hati, dia nampak macam tak kena urusan dunia lah. Kalau berkait dengan dunia lah. Macam perjanjian itu, syarat ni zahirnya nampak urusan dunia lah. Jadi dia boleh bagi pandangan, dia nak marah kau misalnya kepada seseorang tu. Gitulah bendanya. Bahkan dalam peristiwa tu jugalah Hatib bin Abi Balta'ah tu kan, ceritanya Hatib bin Abi Balta'ah tu hantar surat ataupun itu dalam Fatih Makkah, antara dua tu lah. Mungkin Fatih Makkah, silap saya. Ketika Fatih Makkah cerita tu. Tetapi tidak jelas juga, mungkin dalam peristiwa ni. Kalau begitu Sayyidina Umar dah katakan nak penggal leher, biar aku penggal leher dia ni. Gitu. Jadi nampak kasar. Mungkin perbuatan dia tu menyinggung perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia fikir gitulah. Waliyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, ayatnya. Baik. Lepas tu kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan yang selepas itulah tentunya. Sebab kalau di sini sahaja pun patut. Dan kalau kita nak kata dia lebih suka daripada apa-apa yang disinari matahari, yang ini segala dunia dan isinya lah. Tapi dengan ada yang selepas itu lebih lagi lah bermakna kepada diri Nabi SAW sendiri. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu kemenangan yang nyata. 685. Boleh baca lagi Basir? Boleh. Silakan. 685. Walaupun terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah yang dimaksudkan dengan kemenangan yang nyata di dalam firman Allah ini, namun kebanyakan mereka berpendapat ia adalah apa yang berlaku dalam peristiwa di Hudaibiyah. Al-Bara' bin Azib. Bukan sabdu. Al-Bara' bin Azib berkata, kami menganggap bai'ah Ar-Ridwan itulah kemenangan, yakni yang disebut oleh Allah di dalam ayat tersebut. Asy-Sya'bi berkata, ia adalah kemenangan di Hudaibiyah. Az-Zuhri berkata, tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada yakni kejayaan perjanjian damai di Hudaibiyah. Kejayaan perjanjian damai di Hudaibiyah disebut sebagai kemenangan yang nyata di dalam ayat pertama suratul Fath kerana beberapa sebab berikut. Pertama, dalam masa 10 tahun sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak, umat Islam tidak perlu lagi risau akan berlaku peperangan di antara mereka dengan orang-orang kafir Mekah.
Kedua, peluang untuk berkunjung ke Mekah atau Madinah dengan selamat terbuka luas kepada kedua-dua pihak. Dengan itu terbuka juga peluang kepada orang-orang kafir untuk mendengar dan memahami ajaran Islam secara bebas. Ketiga, kerana perjanjian itu juga Islam telah berkembang dengan pesat sekali. Kalau pada tahun ke-6 Hijrah hanya seramai 1,500 orang sahaja bersama Nabi SAW untuk ke Mekah. Maka pada tahun ke-8, 2 tahun sahaja selepas perjanjian damai termeterai, seramai 10,000 orang bala tentera Muslim berangkat bersama baginda menuju ke Mekah. Semua itu adalah hasil daripada kejayaan perjanjian damai di Hudaibiyah. Maka tepat sekali kalau ia disebut sebagai kemenangan yang nyata. Begitulah. Kemudian ini hadis seterusnya panjang juga. Panjang juga ni. Tak sempat saya rasa. Kita berhenti setakat itulah. Cuma kalau ada persoalan, boleh kita bincangkan insya-Allah. Sebab nak baca ni panjang pula ni. Ada apa-apa kemusykilan setakat ni? Yang tadi ataupun yang baru ni? Silakan. Ini kira-kiranya untuk kelas ni lah. Kelas ni, Sabtu Ahad ni, saya rasa yang terakhir untuk tahun ni, hari ni. Sebab biasanya bulan 12 saya cuti sepenuhnya untuk buat kerja lain lah, kerja saya sendirilah. Jadi kita akan bertemu insya-Allah tahun depan pula, bulan 1. Tapi sementara tu malam-malam tu insya-Allah Muwatta apa masih ada lagi. Hingga bulan 11 lah, setakat bulan 11. Bulan 12 tu saya nak minta cuti lah dengan sahabat-sahabat sekalian. Boleh ke tidak? Okey. Cuti lah. Assalamualaikum. Jadi ada, ya silakan. Aku tadi kan. Ya. Saya tengok orang Arab dia sapu atas token di mana nak? Itu khilaf. Perkara khilaf. Tapi kebanyakan ulama dulu-dululah mengatakan tak boleh kalau stokin. Tapi benda tu masih khilaf lagi. Dalam mazhab Ahmad ada banyak kelonggaran di situ. Kemudahan ada. Maksudnya kita boleh hamal tak mana? Kalau nak pilih pendapat tu boleh lah. Tapi bagi saya tak payahlah. Pilihlah yang biasa lah, yang biasa. Kalau ada orang buat, biarkan dia lah. Jangan kata apalah. Memang ada khilaf. Tetapi yang lebih kuatnya, yang lebih cermatnya, ialah yang maklum. Itulah khuf yang maklum. Memang ada khilaf. Tak nafilah tu. Lagi ada yang lain? Silakan. Maulana, maknanya kalau kita pakai stokin, kita dah berwuduk dengan sempurna, kita tak payah buka stokin, boleh tak kita sapu di atas macam kuf? Itulah yang khilaf tu, boleh lah. Kalau bagi orang yang kata boleh tu. Bagi orang yang kata boleh, boleh lah. Jadi macam khuf lah. Tetapi kalau yang saya pilih lah secara peribadi, saya tidak begitulah. Yang maklum, yang biasa lah. Baru boleh. Itu maksudnya. Dia ada syarat tak Maulana? Stoking kena tebal ke, kena melepasi buku lali ke macam mana? Itu mestilah. Kena melepasi buku lali. Sekarang ni kan stokin ada yang di bawah buku lali tu kan. Itu tak boleh. Dia mesti atas lah. Seperti khuf jugalah. Khuf pun mesti kena atas daripada buku lali juga. Sebab ada dalam hadis tu bukan khuf disebut tapi jawrabain. Al-mashu 'ala al-jawrabain. Dalam kitab-kitab hadis dia ada bab tu. Sapu di atas 2 stokin.
Memang itulah puncanya yang jadi khilaf. Ya. Ada lagi yang lain silakan. Maulana, Ya, ya. maaf nak tanya, ada sebahagian pengamal-pengamal perubatan kita yang menggunakan ayat contoh dalam hadis kita baca ni tadi, inna fatahna laka fatahan mubina, dan ayat-ayat selain itulah yang penggunaan ayat Quran ni. Kalau contoh inna fatahna ni digunakan untuk membuka sesuatu yang terkunci, mana hati orang terkunci dia pakai ayat ni, ataupun pintu rumah terkunci dia pakai ayat ni untuk buka. Macam mana pandangan Maulana penggunaan ayat Quran untuk tujuan-tujuan tertentu ni? Boleh, tak ada jadi masalah. Bahkan dalam ulumul Quran dia ada satu bab khasiyatul ayat atau khasiyatul Quran. Khasiyat ayat-ayat tertentu tu. Dia ada. Jadi kalau kita guna untuk rawatan, untuk berubat, memang tak jadi masalah. Sebab Al-Quran tu sendiri syifa. Syifa tu bukan sakit jiwa, sakit mental saja, tidak. Sakit zahir ni pun boleh. Dengan berkat Al-Quran boleh. Cumanya kita seeloknya kena adalah ambil rawatan yang biasa ni. Kenyataan membuktikan bahawa kadang-kadang setelah manusia diputus asa dah daripada ubat biasa, kemudian dia guna ayat-ayat Quran, itu berjaya. Allah SWT bagi. Kalau Allah SWT nak bagi penyembuhan dengan apa sebab pun boleh. Dan sebaik-baiknya ayat Quran lah. Sebaik-baiknya. Barulah kita nampak kebesaran, kehebatan Al-Quran itu. Cumanya yang lebih banyaknya kalau benda-benda begitu dia berkait dengan ilmu dunia, orang panggil. Dan ilmu dunia tu tak ada kaitan dengan karamah apa, tak ada. Cuma kelebihan Al-Quran. Misalnya boleh buka kunci macam sebut tadi kan. Boleh begini-begini, itu termasuk dalam kelebihan Al-Quran. Memang dia ada bab pun dalam ulumul Quran. Kalau buka ulumul Quran dia agak detail sikit, dia ada. Ya. Boleh. Ada lagi? Silakan. Kalau ada apa. Saya tanya Maulana. Ya, silakan. Saya ada dua soalan Maulana. Satu tu mengenai Sayyidina Umar tadi tu, yang ditanya Rasulullah SAW 3 kali soalan tu. Adakah daripada situ kita boleh ambil pengajaran bahawa 3 kali itu maknanya sebagai adat kita dengan guru tanya soalan. Satu, yang kedua, dalam pergaulan biasa kita pun kita ambil yang 3 kali itu juga, ataupun dengan kita bagi salam rumah, nak masuk rumah orang tu, nak panggil orang tu 3 kali. Itu satu soalan pertama. Yang kedua, Maulana, dalam kitab saya ada dengar ustaz ada mengajar, itu dalam kitab Jawharul Mahud. Jawharul Mahud, mungkin dia bersabit dengan masalah mengenai usul, iaitu dikatakan kalau dalam satu majlis itu dihadiri oleh orang yang bernama Ahmad ataupun Muhammad yang bersamaan dengan nama Rasulullah SAW lah, maknanya kalau boleh diadakanlah nama orang yang bersabit dengan Rasulullah tu, maka majlis itu akan diberkati. Adakah ini termasuk dalam usul juga yang kita belajar dulu? Tak ingat, saya lupa usul yang keberapa. Sebab ini dia berkait dengan kumpulan tarikat dekat kampung saya ni lah. Jadi mengajar ni, jadi dibaca kitab ni yang saya terdengar ni. Saya malah itu sajalah. Ya. Jadi yang pertama tu boleh dikatakan itu sunnah lah tu. Sebab banyak, bukan satu perkara. Nabi SAW ni dia ajarkan 3 kali. Misalnya nak minta izin apa kan, ketuk pintu rumah orang, dan banyak lagi apa-apa pun dia banyak 3 kali. Sehingga kita boleh katakan itu juga sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Tetapi kita tak boleh pakai kias lah. Tak boleh pakai kias. Kalau yang sudah 2 tu 2 lah. Azan tu 2 kali lah. Jangan pula buat 3 kan. Tapi banyak perkara lah. Dia 3 ni. 3 kali ni banyak. Sehingga kita boleh sebut sebagai itu termasuk dalam sunnah juga.
pada beberapa tempat tu. Dan patutlah kita ikut, lah. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentang itu usul. Memang betul. Kita dah belajar dah dulu. Itu tak betul lah tu kalau ada orang kaitkan begitu. Tak betul. Cuma sebagai tanda sayang, kasih kita kepada Nabi, kenangan, dan ada mudah-mudahan ada harapan baik, itu sajalah. Sekadar tu. Saya dituduh Wahabi Maulana bila saya bawakan macam isu-isu hadis yang Maulana bawa ni lah dalam grup saya, grup kampung ni lah. Jadi jiran-jiran pun dah tak tegur saya lah sekarang. Itu yang berlaku. Jadi saya tengok Maulana, apa yang berlaku pada Maulana, saya rasa Maulana lagi berat lagi daripada saya kot. Itulah fitnah lah, benda-benda macam ni lah yang kadang-kadang kan. Saya sendiri pun sebenarnya berapa kali dah kita daripada lama dah cakap. Saya bukan setuju Habib tu bukan semua bagus. Saya tak setuju banyak perkara. Tapi orang tuduh juga. Macam Imam Abu Hanifah tadi lah, tak pelik sebenarnya benda-benda macam tu sentiasa ada. Jadi orang-orang yang termakan tu dia duduk percaya lah. Dia duduk percaya lah. Padahal benda tu tak betul. Jadi ulama-ulama hadis mengajar kita supaya berhati-hati. Jangan mudah nak terima orang cakap tu. Biar betul-betul. Sebab itu mereka teliti. Kalau tidak, mereka terima. Walaupun tidak dikenali sebagai ahlu sunnah pun. Dikenali sebagai ahlul bid'ah pun. Mereka terima. Itu sikap yang bagus tu. Adil. Sikap cermat. Tidak mudah nak menuduh, mengatur orang. Sepatutnya begitulah masyarakat kita ni kena diajar begitulah. Tapi malangnya ada yang suka menggelar lah. Suka panggil. Padahal dalam Quran kan, Allah SWT larang tu, tak boleh buat benda macam tu. La tanabazu bil alqab. Jangan bagi gelaran-gelaran yang orang tak suka. Begitu. Jadi boleh tak kalau saya terangkan balik apa yang dia tayangkan video tu, sebab ditayangkan dalam grup Maulana. Boleh tak saya bagi penerangan, ambil yang Maulana bagi itulah, yang usul tu. Boleh kalau mereka terima, baguslah. Takut jadi masyarakat ni apabila dia tuduh kan, jadi orang takutlah. Itulah yang berlaku kepada Abu Hanifah dan lain-lain. Sesuai dengan zaman masing-masing lah. Dituduh, jadi orang pun tak mahu, takut jadi. Terbawa-bawa kan ni pun cerita tu, kan ni pun cerita. Ini bahaya sebenarnya, rugilah. Tapi Allah SWT nak bagi berkat ilmu Imam Abu Hanifah tu. Sekarang ni dalam dunia ni pengikut dia paling ramai. Walaupun ada dalam kitab tu sebut begitu, sebut begini. Sebab itu berdasarkan propaganda sebenarnya. Propaganda. Kalau kita pergi kepada ajaran dia semua, tak ada pun macam tu. Begitulah. Ada ni masalah sikit mana. Ya. Kadang-kadang kita pergi semaya tu email pakai pio. Wanumah nak selipar tu. Kita pun kacau lagu mana hati kita nak semaya ikut dia. Maksudnya Kapio capa selipar itu kalau mah tu guna mah. Betul ke emas? Betul capa tu warna mah. Warna dia. Warna mah. Color dia tu mah. Dah emas sungguh ke? Dok color ya lah. Jadi kita mapuk dia tu macam tak suk sangat. Kita pun jadi kucah hati lah. Hakikatnya tak apa. Selagi tidak emas sungguh lah. Dia pakai lambang capa tu lah. Lambang capa, lambang. Iyalah. Kalau saya pun saya tak mahu. Saya tak mahu. Cari kita email lain kalau gitu tak. Gitulah. Bukan mesti pun kita beriman tu. Kalau saya pun saya tak mahu. Sebab ini termasuk dalam ahlul bid'ah tadi. Gitulah. Kalau kita semaya belakang sore jadi ke dok mana? Macam mana? Dalam majlis tu email tu pakai
Tiga kita pun semaya sore tak masuk sah lah. Takut jadi fitnah pula lah. Takut jadi fitnah. Masalahnya di kopiah dia tu ada laman capal. Itu Macam maksud. apa mah, nama mah lah. Oh, Saya pernah buat mana nak semaya sore ada pula orang jiku saya pula patu. boleh. Cumanya ialah kalau boleh mengelak lah, jangan jadi fitnah. Kita cuba ubah dengan cara lain lah. Itulah jadi fitnah semacam-macam sekarang ni. Oh, sedih lah. Ujian Tuhan semua. Kena pandai-pandai lah kita nak jaga agama kita. Pandai dalam keadaan ini. Apabila kadang-kadang setengah-setengah kita kata institusi agama sendiri pun mengiyakan, membenarkan, tak ada kata apa-apa masalah pun, benda-benda begitu. Jadi kita tanya diri kita lah, kalau meragukan tak payah. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Itu asalnya. Dia masalahnya banyak khurafat tu di sebalik tu. Banyak khurafat. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Satu lagi. Ya. Ini mungkin soalan yang sensasi sikit kot. Ya. Mungkin soalan sensasi sikit lah. Ni tentang Ustaz Muhyiddin tu. Baru ni ada keluar fatwa daripada Negeri Terengganu lah. Yang menyatakan sesat. Apakah maksud sesat sebenarnya tu, Maulana? Adakah sampai keluar daripada ahli sunnah ke tu, macam mana tu, Maulana? Agaknya begitu lah. Tapi cepat sangat tu kan. Nak bagi, sepatutnya ada nasihat, ada apa. Bagi saya lah sepatutnya begitu. Dia kadang-kadang bias dah jadi sekarang ni dalam masyarakat kita ni. Kalau orang-orang yang dia berkenan, walaupun teruk macam mana pun, dibiarkan lambat-lambat. Gitu. Tapi orang yang nampak dia tak suka, dia terus mudah-mudah. Padahalnya boleh lagi ditegur, boleh lagi ikhtiar cara lain. Jangan cepat-cepat begitu. Kadang-kadang kita nampak benda tu. Kita nampak diskriminasi tu. Diskriminasi di satu pihak, dan nampak mudah-mudah tidak bertanggungjawab lah, saya rasa. Lebih baik, cara lebih baik lagi, lebih bijaksana kalau dia ambil cara lain. Cara nasihat, panggil, begitu. Dan bagi, kalau saya lah, saya suka sangat dengan cara perlis. Contohnya, saya dia bagi tauliah, saya tak minta pun. Dia hantar bagi tauliah. Lama dah. Tapi kita tidak duduk sana kan, kita duduk sini. Maknanya kalau nak mengajar memang boleh lah. Saya fikir kalaulah semua negeri di Malaysia ni, institusi agama, majlis agama, pusat Islam dan sebagainya, buat macam tu, orang-orang yang diketahui memang bagus. Memang ajarannya bagus. Berilmu. Patut kita buat macam tu. Sepatutnya menjadi sumber inspirasi lah juga kepada yang lain-lain. Jangan nanti pergi nak minta apa. Kadang-kadang minta jadi macam main-main. Minta lepas tu orang lain nak tarik. Orang lain tarik pula. Mudah-mudah main-main je. Kerana politik pun boleh berlaku juga begitu. Jadi kacau, jadi bercelaru. Inilah keadaan masyarakat kita yang menduka citakan. Saya tak suka sangatlah. Begitu. Sepatutnya orang yang berilmu, yang berkelayakan, semua kita bagilah. Panggil dia atau bagi dia. Lepas tu kalau kita andaikan mungkin dia salah, mungkin salah tu tengok kemudian lah. Sepatutnya. Jangan terus bertindak tu begitu. Jadi mengecewakan. Wallahu a'lam. Ya. Tak ada dah? Atau ada lagi?
Kalau tak ada kita berhenti setakat itulah dulu. Untuk So ahli. lagi Agak semaya bagi ni kan. mana? Dia ada jarak mas semaya selepas waktu ni yang dia ni lah. Dia ada jarak ke ataupun selagi tak semaya kita boleh sebelum habis waktu. Macam masa ke? Masa. Dia Kita kata gini. kita ada kita tak ada semaya dia Zuhur. Waktu dekat-dekat nasa baru kita semaya. Boleh ke kita? Dia sebenarnya qadha pun boleh. Semaya rawatib ni kan kita nak qadha pun boleh. Nabi SAW pernah qadha semaya dia. Tapi yang seeloknya kita tak buat begitulah. Kadar biasalah. Misalnya kita bersemaya di masjid. Lepas tu kita semaya sunat ni elok di rumah kan. Jadi dalam perjalanan tu mungkin kita berhenti beli apa-apa. Ada kawan ajak minum air. Boleh lagi tu. Tak apa lagi. Sebab dalam perjalanan kita nak balik. Sekadar tu lah saya rasa tidaklah, janganlah lama sangat. Kalau sekadar tu masih biasa lagi. Sebab Nabi SAW memang menganjurkan sembahyang sunat ni di rumah. Semua sunat. Kecuali fardu. Jadi nak sampai ke rumah tu ambil masa juga kan. Ambil masa juga. Kalau bayangkan kalau orang rumah jauh. Dulu zaman Nabi dulu berjalan kaki. Ambil masa juga nak sampai ke rumah dia. Tapi dia masih lagi boleh buat. Sebab yang dianjurkan buat di rumah. Jadi kalau kita sekarang ni berhentilah nak beli apa-apa dekat kedai tu, berhenti. Itu tidak memutuskan lagi ya. Masih boleh lagi selepas tu. Kalau dalam kenderaan tu lagu mana pula mana? Ataupun buat dalam kereta ke kan? Tu sembahyang lain, semua sunat lain. Sunat lain. Kalau sunat rawatib ni elok di rumah. Bukan di atas kenderaan. Kecuali kalau kita memang tak boleh berhenti lah, tak boleh lain lah tu. Kalau Tuhan boleh dalam kenderaan ke mana? Boleh. Cuma yang seeloknya sunat mutlak lah, sunat mutlak. Bukan sunat yang boleh kita sebut sunat ni, begitu. Itu seeloknya. Kecuali kita dalam perjalanan, dalam musafir memang boleh lah kalau dalam keadaan itu. Kalau dalam keadaan musafir tu memang boleh lah. Kalau dalam keadaan biasa-biasa ni, yang seeloknya kita buat yang sunat mutlak tu. Bukan yang ada disebutkan sunat ini. Jadi sunat ini ni yang seelok ni di rumah. Gitu. Itu dalam hadis sebutkan la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu tu kubur. Maksudnya Nabi SAW suruh sembahyang lah. Sebab di kubur tu bukan tempat orang sembahyang. Jadi cara nak menghidupkan, nak bagi cahaya kepada rumah tu kita solat. Solat-solat yang ada nama dia tu lah. Misal solat duha, solat rawatib, solat ini tak elok di tempat begitu. Kecuali kita dalam perjalanan, itu lain lah. Memang boleh lah. Ya. Satu lagi lah Maulana, ada macam kata ada sahabat minta nak duduk sekali dengan Rasulullah di surga dekat Mahfuz Hadis tu. Dia kata tolong dirimu dengan perbanyakkan sujud. Banyak tu agak-agak berapa? Kalau Banyak maksudnya banyak sembahyang. Bukan banyak sujud. Bukan banyak sujud, banyak sembahyang. Jadi banyak sembahyang ni kalau kira hak fardu saja tu tidak banyak lagi. Sunat-sunat tu mana-mana ada sunat yang jelas. Ada sunat tu kita buatlah. Jadi Nabi SAW ni jawab dia bukan satu tu saja jawapan kan, banyak lagi. Ada sahabat tanya macam mana boleh duduk sekali dengan Nabi ke macam mana di akhirat besok. Saya ni sembahyang pun tak ada banyak. Nabi tanya kamu sedia apa untuk syurga, untuk itu. Dia kata saya sembahyang tak ada banyak sangat, nak kata puasa pun tak ada, tapi saya sayang kepada Rasulullah. Apa Nabi jawab? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang disayangi. Itu. Jadi macam-macam lah. Ya kalau ada yang tadi, itu maksudnya bukan sujud tu banyak dah. Maksudnya sembahyang tu banyak. Saja disebut sujud tu biasalah. Sebut sujud tapi maksudnya
solat. Itulah maksudnya. Ya. Maulana, Ya. nak tanya pasal video kemarin Maulana tunjuk Habib tu Habib pergi kubur dengan gendel ke apa. Soalan saya, bapa kalau kita tengok Habib ni dah kira macam yang terpesong dah lah. Tapi bapa mufti di Malaysia ni tak keluar fatwa lagi, sedangkan Muhib tu dah keluar fatwa dah sesat. Adakah memang patut apa yang Muhib buat tu kira memang menyesatkan? Tu soalan saya lah. Sebab saya fikir kalau nak menyesatkan, hak patutnya pertama sekali golongan Habib ni lah rasa. Apa pandangan Maulana? Dia memang itulah masalahnya, itulah yang saya sebut tadi tu. Kita macam bias lah sekarang ni. Dia ada dah macam bibit permusuhan tu. Dah ada dah. Jadi dengan sebab itu kalau pihak yang kita dah tak senang hati dengan dia tu mudah sangat kita nak itu. Padahal banyak lagi yang lain-lain tu yang teruk-teruk kan. Bahkan kita menganjurkan majlis-majlis untuk menyambut dia dengan penuh penghormatan pula. Memang saya tidak nafi kalau pandangan saya lah banyak kecenderungan masyarakat kita ni termasuklah pihak-pihak berkuasa. Dia kecenderungan dia ke situ. Sebab itu dia keberatan kalau kita bincang kata benda ni bid'ah. Sebab benda tu memang dia buat. Benda tu memang dia buat. Jadi sebab itu dia marah. Padahal kita sebut tu apa yang ada dalam kitab kan. Nak suruh berhati-hati. Dia sebab amalan dia dah jadi amalan dia. Jadi banyak yang Habib buat ni banyak sesuai, banyak serupa. Cuma lebih banyak lagi kalau dulu kita kata Maulid ni bulan Maulid lah. Sekarang ni Habib mari tambah lagi. Hampir setiap hari ada Maulid. Ada Maulid ni. Jadi memang sesuai dengan selera dia. Asal dia begitu dah. Jadi tidak kata berasa janggal lah, berasa pelik dah. Dia mudah nak masuk. Sebab tu kita kata memang cara pengajaran tempat kita agama ni dia banyak sesuai, mudah. Sebab tu bila mari benda-benda macam tu mudah nak menangkap. Itulah bahayanya. Saya rasa tak patutlah. Sepatutnya banyak lagi yang lebih bahaya. Yang ni saya rasa boleh diatasi dengan banyak cara lagi. Walaupun saya pun tak setuju juga kan. Macam kita sebut tadi lah. Saya tak setuju. Itu silap dia lah. Silap dia. Tapi itulah. Banyak lagi orang lain yang teruk-teruk lagi. Tapi oleh kerana banyak kesamaannya dengan kita biarkan dia. Bahkan kita sanjung dia. Kita terima baik dia, bagi kedudukan lagi, bagi kebenaran lagi. Ini satu penyakit jugalah bagi saya. Itu mengecewakan jugalah. Wallahualam. Saya rasa setakat itulah dulu ya hari ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.